dalam kehidupan kita dan ikut menyumbang dalam mencorakkan sahsiah dan tingkah laku kita. InsyaAllah sementara kita menantikan salat Jumaah kita, bersama-sama kita renungkan peringatan peringatan yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai larangan untuk tidak menjadi pak turut. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Tirmizi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu im'ah taquluna in ahsana an-nas ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum in ahsana an-nas an tuhsinu wa in asa'u fala tuzlim wa in asa'u fala tuzlim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Mafhumnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu menurut tanpa meneliti. Jangan ikut sesuatu tanpa meneliti, tanpa mengetahui secara jelas. Kamu berkata, jika orang buat baik, aku buat baik. Jika mereka berbuat zalim atau jahat, maka aku pun buat jahat juga. Tetapi hendaklah kamu menetapkan hati dan membiasakan diri kamu. Jika orang berbuat baik, maka kamu pun berbuat baik. Dan jika mereka berbuat jahat, maka kamu janganlah berbuat benda yang sama. Kejahatan juga. Tuan-tuan sekalian, berkenaan perkara ini Allah sendiri menyebutkan peringatan yang cukup penting. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah mengingatkan kita mengenai perkara mengikutnya. Allah kata, jangan sekali-kali kamu mengikut sesuatu yang kamu tak ada ilmu tentangnya. Jangan kamu turut sesuatu yang kamu tak tahu tentangnya. Sebab kata Allah sesungguhnya innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, bahkan hati kamu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah pada satu saat nanti. Jadi untuk itu sebagai seorang Islam hendaklah kita mengerti bahawa apa pun perbuatan kita hendaklah berdasarkan kebenaran. Apa yang kita buat, hendaklah kita buat berdasarkan kita ada maklumat tentang. Jangan buat sesuatu yang kita tak ada maklumat. Jangan ikut benda kita tak tahu secara pasti. Kalau kita perhatikan hari ini kecenderungan manusia begitulah kan. Nak ikut tapi tak pasti. Bahkan kadang-kadang bila kita bercakap membawa pula tanda-tanda bahawa kita memang tak erti. Sebagai contohlah yang agak baik untuk kita jadikan iktibar. 2-3 hari lepas isu negara Malaysia ni sekular ke bukan? Ada polemik di akhbar-akhbar kita mengenai status Malaysia ni sekular ke bukan? Lalu orang yang memahami undang-undang bercakap bersama sendiri, ikut kaedahnya Malaysia ni yang istilah sekular bukan kita. Bukan orang awam. Yang istiharkan Malaysia ni sekular merupakan hakim-hakim Mahkamah Agung. Dalam satu kes mereka telah memutuskan bahawa Islam yang ada perlembagaan ni bukanlah Islam untuk syariat, tapi Islam untuk upacara. Jadi ia tak ada kena mengena dengan pelaksanaan syariat Islam. Maka itu Islam ini merupakan Islam dalam kerangka sekular. Islam dalam bentuk pentadbiran sekular. Dia sekadar salah satu cabang daripada sistem pentadbiran. Dia bukan berhak untuk mengangkat dirinya untuk mentadbir negara. Tiba-tiba kata seorang menteri, tak, Malaysia bukan negara sekular sebab perlembagaan tak sebut pun kat mana-mana. Bahkan perlembagaan kata agama persekutuan ni agama Islam.
Tapi yang menarik pula lepas itu, walaupun undang-undangnya sekular. Pelik gitu kan. Katanya agama persekutuan ni Islam. Undang-undangnya sekular. Tuan-tuan boleh faham tak ayat ni? Orangnya Islam tapi sembahyang kat kuil. Macam cerita. Itu kok jelas sikit kan. Kita tak apa jelas tu. Bolehkah kita faham macam tu? Walaupun tak sebut Islam, tapi negara kita ni tak boleh dipanggil sekular. Walaupun undang-undangnya sekular. Jadi kita pening nak membaca ni. Pelik kita kan. Tengah-tengah undang-undang sekular tu kita bukan negara sekular. Tapi kalau kita ambil maklumat yang tepat, berdasarkan antaranya sebuah buku yang ditulis oleh pakar perlembagaan. Buku bertajuk Document of Destiny. Yang tulis Profesor Emeritus Datuk Syed Salim Al-Faruqi menyebut, memang kata beliau diputuskan di akhir perbincangan mengenai kemasukan Islam sebagai agama persekutuan dalam perlembagaan itu, diputuskan dalam perbincangan terakhir atas nama Lord Reed White Paper. Kertas putih Lord Reed memutuskan bahawa the inclusion of Islam as the federal religion is in no way will change Malaysia's status as a secular state. Ini hasil daripada laporan kertas putih mesyuarat terakhir membincangkan mengenai apa erti Islam dalam perlembagaan Malaysia. Jadi maknanya siapa nak diikut ni? Yang merumuskan perlembagaan tu kan atau kita yang tak tahu masa tu. Sepatutnya kita berusaha untuk apa? Membetulkan keadaan. Bukan buat sesuatu yang kita ada maklumat. Akhirnya menyebabkan nampak sangat kita jadi pak turut. Nabi kata jangan jadi pak turut. Orang kata itulah. Kamu kena ada maklumat, kata Nabi SAW. Perbetulkan mana yang tak kena. Huraian hadis. Menurut tanpa meneliti adalah bermaksud menjadi pak turut tanpa menggunakan pertimbangan dan penelitian. Tidak mahu mengilap akal dan terikut-ikut tanpa mengkaji baik buruknya. Itu Allah kata dia apa? Jangan ikut sebab nanti bila aku tanya besok orang tak ada jawab. Kami ikut ni pasal apa? Kami ikut A pasal apa? Kami ikut B pasal apa? Ada hujah. Kita ikut selain daripada apa Allah perintah ni ada hujah. Kalau ada hujah tak apa. Aku tak ada hujah. Sebab Allah akan tanya kita besok kan. Allah tanya kita satu persatu di akhirat. Mengenai apa yang kita buat tanpa kewin. Jadi untuk itu pastikan kita tak menjadi pak turut ni. Tolong teliti. Bila orang kata yang ni baik, tolong teliti. Baik itu dari segi mana? Apakah ukuran kebaikan bagi seorang Islam? Saya rasa sama-sama kita dah baca ayat tu kan. Ya Allah ingatkan kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Saya rasa ayat ni semua orang biasa baca, biasa dengar. Allah kata waman, dan siapakah yang paling baik ucapannya, yang paling baik ajakannya, pelawaannya. Qaul. Selain daripada mereka yang mengajak kamu balik kepada Allah, mengajak kamu kepada Allah, mengajak kamu kepada kebenaran, adakah panggilan lebih baik daripada itu, kata Allah. Yang kata baik ni Allah. Yang kata panggilan paling baik, panggilan nak ajak pada Allah. Seruan paling baik, seruan kepada Allah. Ajakan paling baik, ajakan kepada Allah. Ajakan selain itu tak baik. Kalau ada ajakan selain daripada itu, mana itu bukan ajakan yang baik. Sebab Allah beritahu kita, mana-mana pelawaan, mana-mana ajakan, kalau dia mengajak kepada Allah, mengajak kepada syariat Allah, mengajak kepada tunduk kepada Allah, yang itu baik. Kalau ada ajakan selain daripada itu bukan ajakan baik. Dan Allah beri syarat. Yang mengajak itu sendiri baik. Bila orang ajak kepada kebaikan, ukurannya macam mana? Yang ngajak itu baik dan yang ngajak itu buat amalan yang baik. Tapi kalau yang ngajak sendiri tak baik, amalan dia bertentangan dengan Allah Rasul, tak payah ikut. Ada orang kan dia nampak baik juga, ajakan dia baik. Tapi rupanya dia mengajak kepada kebaikan dia sendiri bersifat tak bersama kebaikan itu. Akhir zaman ni ramai. Sebab tu Nabi kata,
Kamu akan melihat trend di akhir zaman. Trend apa? Trend manusia yang macam rajin baca Quran. Baca Quran mereka rajin, beribadah mereka rajin. Tapi Nabi kata ibadah mereka, baca Quran mereka tak sama dengan kamu hari ini. Hadis sahih Muslim daripada Ali karamallahu wajah. Juga daripada Aisyah. Saya baca kalah matanya kan. Yakhruju qaumin min ummati. Akan keluar satu kaum daripada umat aku, dia kata Nabi, yaqra'una al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atin bisyai'in. Wala salatukum ila salatihim bisyai'in. Nabi kata akan muncul daripada umat ini satu kaum, satu golongan yang mereka tu membaca Quran. Mereka tahu Quran. Mereka tahu mana hukum Quran, mana bukan hukum. Mereka tahu. Mereka tahu. Dan mereka beribadah. Mereka semayang. Mereka puasa, zakat, haji. Mereka beribadah, kata Nabi. Tapi ibadah mereka pun tak sama dengan ibadah kamu hari ini. Mengapa begitu? Nabi kata mereka baca Quran. Ibadah mereka tak lebih sekadar propaganda, pameran. Yaqra'una minal Quran. Yahsabunahu annahu lahum wa huwa alaihim. La yujawizu qira'atahum taraqiyahum. Yamrukuna minal Islam kama yamruku sahma minar ramiyah atau kama. Nabi kata baca Quran mereka, ibadah mereka sekadar propaganda, sekadar pameran. Sebab tu baca Qurannya satu hal, amalannya dah hal lain. Bahkan bacaan mereka Nabi kata tak sama dengan amalan mereka. Lain kandungan Quran, lain amalan mereka. Demikian juga ibadah mereka yang tak menghasilkan kesan yang sepatutnya. Lain yang dibuat, lain pula jadinya. Tengah-tengah semayang tu masih terlibat dengan macam-macam kemungkaran. Tengah-tengah beribadah masih lagi cinta kepada dunia, mengatasi akhirat. Nabi kata, Quran yang mereka baca kalau begitu, ibadah mereka buat kalau begitu, tidak akan mengekalkan mereka dalam Islam. Bahkan Nabi kata, silap-silap hari bulan, mereka akan keluar meninggalkan Islam. Yakhrujuna minal Islam. Mereka keluar daripada Islam. Dengan kelajuan anak panah meninggalkan busur. Itu speed. Speed manusia akhir zaman meninggalkan Islam walaupun baca Quran. Walaupun beribadah. Namun kelajuan mereka meninggalkan Islam itu lebih hebat pada orang dulu. Puncanya apa? Jadikan Quran pameran. Jadikan Quran sebagai propaganda. Jadikan amalan sebagai hujah untuk menafikan bahawa kita ini bukan tanda Islam. Sedangkan yang beribadah sendiri bercakap mengenai keengganan bersama Islam. Yang beribadah sendiri tak nak bersama-sama dengan kebenaran yang dia tahu betul-betul. Jadi rupanya semua ini merupakan pameran, lakonan semata-mata. Muslimin jamaah sekalian, sebab itu sebagai seorang Islam, nak tengok orang nak tolong tengok pertama kata-kata dia, Allah SWT. Kemana dia mengajar? Yang pertama. Yang kedua, tengok batang tubuh tu. Dia sendiri buat tak? Dia cakap benda baik, dia buat tak benda baik? Nabi Allah kata dia apa? Aman ahsanu qawlan. Kata-kata terbaik, da'a ila Allah. Dia ajak kita pada Allah. Marilah kita semayang. Itu ajakan baik. Amalan salih. Yang bercakap sendiri buat benda yang salih. Dia beramal sendiri dengan kata-kata dia. Tapi kalau amalannya lain, ajakannya lain, itu bukanlah benda yang Allah suka. Bahkan Allah sebut dalam ayat ni apa dia? Orang yang katanya lain, buatnya lain, orang ni hanya layak mendapat kemurkaan Allah. Kabura maqtan 'inda Allah. Orang yang kata Allah, cakap lain, buat lain. Orang ni hanya layak mendapat kemurkaan Allah, bukan rahmat Allah.
Jadi untuk itu selaraskan. Siapa yang ajak kita kepada kebaikan, alhamdulillah. Tapi kita tengok kata Allah sendiri, man amila salihan. Adakah orang yang ajak kita ke kebaikan itu, dia sendiri buat benda yang saleh? Kalau dia ajak kita semayang, dia sendiri semayang. Dia ajak kita Islam, dia sendiri mengamalkan Islam. Tapi kalau dia ajak kita jaga Islam, sayang Islam, dia sendiri tak ikut Islam, itu bukan orang. Itu bukan orang. Jadi tolong fikirkan, bila kita nak mengikut ni, fikirkan sama ada yang kita ikut ni betul atau tak betul. Yang kita ikut ni orang yang bercakap sama dengan dia buat ataupun tidak. Kepada mereka yang hanya menurut kata di huraian hadis ini, menunjukkan dia tidak mempunyai pribadi yang kuat dan tidak dapat mentadbir sesuatu dengan baik dan cekap. Tidak boleh diserahkan kepadanya tugas-tugas yang besar, dan dia sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah yang berbelit-belit kerana dia tidak mempunyai fikiran yang tegas dan putus. Kalau sekadar kita mengikut tanpa membuat penyelidikan, tanpa penelitian, yang akan jadi mangsa kita. Yang akan jadi mangsa kita. Jadi untuk itu, tolong teliti setiap perbuatan kita. Setiap ikutan kita ni kena teliti. Siapa yang kita ikut, apa yang kita ikut. Teliti cakapnya, teliti dasarnya, teliti programnya, teliti aktivitinya. Jangan sampai kita ikut-ikut, akhirnya bab kata Nabi, sampailah kita ke lubang biawak. Kita ikut, akhir sampai ke lubang biawak, tak sampai ke pintu syurga. Kesan kita tak meliti siapa yang kita ikut. Nampak macam Islam, rupanya bukan. Ingatlah pesan Allah kepada kita bahawa akan ada setengah manusia yang kata Allah, mereka memperlihatkan, memperagakan iman, tetapi pada masa yang sama mereka tak layak dipanggil mukmin. Ini merupakan kenyataan tegas daripada Allah untuk mengingatkan orang-orang yang terus lalai dengan sikap yang tak menampakkan iman yang sebenarnya. Menurut dengan buta tuli amat ditentang oleh Islam. Istimewa dalam perkara-perkara menyentuh akidah, ibadah dan kebiasaan di mana dalamnya terdapat perkara-perkara yang tidak mempunyai dasar dan pegangan yang benar. Bila tak ada pegangan yang benar, tak punya dasar yang benar, apatah lagi bila membabitkan soal akidah. Kita ikut orang tanpa sedar, akidah kita sedang digugurkan satu persatu, berkeping-keping. Tak sedar sebab apa? Sebab kita menyimpan perasaan baik tanpa memerhatikan gerak tindak dan apa yang mereka lakukan. Khususnya terhadap kalamullah, terhadap Al-Quran. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, naik pesan sangat pada kita, jangan sekali-kali menjadi golongan pak turut. Mana pak turut apa? Main tenyi saja kan. Kau nak faham lebih sikit lah kan. Main tenyi saja. Tak tanya dah siapa ni. Besok kita akan jadi hujah daripada Allah. Sama ada Allah menerima ataupun tidak. Jadi, mari kita berhati-hati agar selamat daripada golongan pak turut ini. Semak turutan kita pertama dengan Al-Quran. Betul tak ikut? Yang kedua, semak dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ikutan kita betul atau tak betul? Itu aja ukuran. InsyaAllah sekadar itu untuk tazkirah ringkas ini. Moga-moga Allah merahmati kita semua dan menyampaikan kita kepada rahmatnya di akhirat nanti. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.